Oke, kita boleh mulakan surah An-Namli. Surah An-Namli mulai daripada ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru, dan telah mengatur tipu daya mereka makron akan tipu daya, wa makarna, dan telah kami balas tipu daya makron akan tipu daya, wahum, walhal mereka, la yash'urun, tidak mereka sedar. Ayat yang ke-51. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau, kaifa, bagaimana, kana, adalah ia, akibatu, kesudahan, bracket akibat, makrihim, tipu daya mereka, anna, bahwasanya kami, dammarnahum, telah kami hancurkan akan mereka, wa qaumahum, dan kaum mereka, ajma'in, semuanya. Baik, saya masuk mula daripada ayat 50 surah An-Naml. Ayat ini adalah berkaitan dengan kisah atau cerita Nabi Soleh, yang mana Nabi Soleh berhadapan dengan kaum Samud. Jadi apa yang didakwah oleh Nabi Soleh, mengajak kepada keesaan Allah Ta'ala, benar-benar ditentang. Dan diterangkan dalam ayat 48, ada 9 orang atau 9 keluarga yang dari Dajjal, yang benar-benar keras memberi tentangan terhadap Nabi Soleh, sehingga mereka mengatur untuk membunuh Nabi Soleh dan juga keluarganya. Dan mereka merancang demikian, dan mereka mengatakan bahawa kita tidak menahu tentang kematian itu. Jadi mereka telah mengatur satu tipu daya. Wa makaru makron, dan telah mengatur tipu daya mereka akan tipu daya. Itulah rancangan mereka. Kejahatan mereka nak membunuh Nabi Soleh dan keluarganya, kemudian berlepas diri.
kononnya mereka tak tahu. Ingat Allah tak tahu, wa makarna makron, dan telah kami balas akan tipu daya, dan telah kami balas tipu daya akan tipu daya, wahum la yash'urun, walhal mereka tidak mereka sedar. Diingat Allah tak mengetahui apa yang nak dikenakan kepada Rasulnya. Allah kan sebaik-baik yang membalas tipu daya. Dalam surah lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, walhal Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Jadi apa yang mereka rancang kejahatan tadi, Allah membalasnya, yang mana mereka tidak sedari. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau ya Muhammad, kaifa kana akibatu makrihim, bagaimana adalah ia kesudahan tipu daya mereka. Adakah mereka berjaya? Anna damarnahum, bahwasanya telah kami hancurkan akan mereka, atau bahasa lain, kami binasakan akan mereka, wa qaumahum ajmain, dan kaum mereka semuanya. Itulah balasan buat mereka yang telah mengatur kejahatan terhadap Rasul mereka. Mereka mengatur, tapi Allah lebih daripada aturan mereka. Maka diceritakan bahawa satu tempikan Jibril yang begitu kuat, macam seolah sangkakala. Kan sangkakala diterangkan, sangkakala pertama semua orang mati. Macam itulah jeritan Jibril, sehingga mereka mati dan dihujani dengan hujan batu. Inilah yang berlaku kepada akhir mengenai kaum Samud, nabinya Soleh. Baik, sambung lagi ayat 52. Fatilka, maka itulah. Tilka ni untuk muannas, tilka, sebab dia ditujukan kepada depan tu rumah. Kalau muzakkar digunakan zalika. Fatilka, maka itulah. Buyutuhum, rumah-rumah mereka. Khawiyah, yang runtuh. Bima, dengan sebab apa yang zalamu, telah zalim mereka. Inna, bahwasanya fi zalika, pada itu, la ayah, sungguh satu tanda, liqaumin, bagi kaum, ya'lamun, mereka mengetahui. Semak, fatilka buyutuhum khawiyah, maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh. Rumah yang tegak indah, dengan penghuninya yang sombong bongkak, menolak kebenaran. Apa jadinya? Rumah-rumah mereka roboh, atau runtuh, disebabkan kezaliman mereka. Inna fi zalika la ayah,
bahwasanya pada itu sungguh satu tanda li qaumin ya'lamun, bagi kaum mereka mengetahui. Ya, artinya jadikanlah ia satu tauladan. Ya, akibat daripada memburuk-burukkan, menghina-hina Rasul-Rasul Allah. Ya. Sebab itu, hal ini juga boleh berlaku ya, seandainya manusia ini menghina-hina ya, Rasul Allah. Ya. Walaupun Rasul dah tak ada, ya, tapi dihina, dikutuk, ya, apa akan jadi? Ingat Allah tak tahu, ya, Allah mengetahui. Bel, kucing bel. Ada kucing. Sambung ya, ayat yang ke-53. Wa anjayna, dan telah kami selamatkan. Dan telah kami selamatkan. Allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Wa kanu, dan adalah mereka yattaqun, mereka bertakwa. Semak ayat 53. Ayat 53 semak semula. Wa anjayna, dan telah kami selamatkan allazina amanu, akan orang-orang yang telah beriman mereka. Mana yang beriman? Ya, yang setia dengan Rasulnya, yaitu Nabi Soleh pada masa itu. Ya, mereka lah yang selamat. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Mereka yang selamat. Dia bersama Rasulnya. Ya. Diterangkan mengikut tafsir katanya, yang ya, selamat yang atau yang beriman dengan Nabi Soleh pada masa itu ada 4.000 orang. Ya, inilah yang setia. Artinya kalau satu kampung tu 4.000 tu kira ya, tak ramai lah. Yang ramai itu ramai yang menentang. Ya. Yang menentang, ya, ikut kumpulan 9 orang ini, ya, semuanya habis binasa, termasuk rumah-rumah mereka menyembah bumi. Itulah kesudahannya. Ya. Baik, habis cerita mengenai tentang Nabi Soleh. Baik, kita sambung lagi ayat 54. Waluton, dan Lut. Is, di waktu. Qala, telah berkata ia. Li qaumihi, kepada kaumnya. Atatuna, adakah kamu datangi? Al-fahisyah, akan kekejian. Wa antum, walhal kamu. Tubsirun, kamu melihat. A'innakum, ayat 55. A'innakum, adakah bahawasanya kamu. La ta'tuna, sungguh kamu datangi. Ar-rijal, akan laki-laki.
syahwatan, dengan keinginan. Min, daripada, dunin nisa, selain perempuan-perempuan. Bal antum, bal bahkan, antum kamu, tajhalun, kamu jahil. Atau bracket bodoh. Ayat 54 ni. Walutan dan Lut. Iz qala liqaumihi, di waktu telah berkata ia kepada kaum. Ini Nabi Lut. Ya. Nabi Lut ini zaman Nabi Ibrahim. Satu masa tapi lain tempat. Ya. Jadi ya, kisahnya begitu. Apa masalah ya kaum Nabi Lut ini? Ya, masalahnya ya memang rumit lah. Diterangkan di sini. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Atatun al-fahishata wa antum tubsirun." Adakah kamu datangi akan kekejian walhal kamu melihat? Ya. Patutkah kamu mendatangi perbuatan keji ini walhal kamu sendiri ia melihat perbuatan itu? Mana perbuatan keji ini dikatakan sebagai ya liwat. Mana mereka meminati atau suka kaum sejenis. Ainnakum lata'atuna rijal. Adakah bahwasanya kamu sungguh kamu datangi akan laki-laki syahwatan, dengan keinginan, min dunin nisa, daripada selain perempuan-perempuan. Peliknya kaum Nabi Lut ini, kaumnya, dia tak minat perempuan. Dia suka kepada sejenis. Kaum sejenis iaitu lelaki dengan lelaki. Ya. Diterangkan juga bahawa inilah kaum yang pertama di dunia yang mula-mula melakukan perbuatan keji ini. Sebelum itu tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Zaman Nabi Lut inilah yang diterangkan ya dalam Quran dan juga dalam hadis. Ya, manusia yang mula-mula meneroka kekejian yang amat sangat, yang tidak ia dikendaki, yaitu dia minat kaum sejenis. Bal antum qaumun tajhalun, bahkan kamu jahil. Kamu jahil atau kamu bodoh. Ya. Kamu ya jahil. Ya, jahil maksud di sini ialah ya kamu tak tahu akibat perbuatan kamu ini akan membinasakan diri kamu. Ya. Itulah kejahilan kaum itu, kebodohan kaum itu. Ya. Jadi berat ya tugas Nabi Lut ini. Ya. Sebab sudah rata-rata satu kampung dikatakan negeri mereka dikatakan sebagai Sodom. Ya. Jadi ya, rata-rata mereka ya, berbuat demikian. Ya, bukan ya, sikit, tapi dah merata penyakit itu. Satu kampung, macam itulah ibaratnya, satu kampung. Sehingga orang kampung, kalau orang luar kalau masuk kampung itu tak berani. Ya, sebabnya lelaki-lelakinya ya, kalau nampak ada lelaki baru masuk situ, ya memang ya jahanam nanti. Sebab itu ya, orang-orang luar dia dah tahu, takut nak masuk negeri Sodom ini. Ya. Sebab ya pelik ya penduduk situ. Ya.
Baik, sama lagi ayat yang ke-56. Fama kana, maka tiada adalah ia. Maka tiada adalah ia jawapan kaumihi kaumnya, illa melainkan an bahawa qalu telah berkata mereka, akhriju, keluarlah olehmu, keluarkanlah olehmu, tambahkan sikit, keluarkanlah olehmu, ala Lutin, akan keluarga Lut, min qaryatikum, daripada negeri kamu, innahum, sesungguhnya mereka, unasun, unas dengan makna insan, iaitu manusia. Sesungguhnya mereka manusia. Yatatoharun, mereka mensucikan diri. Sampai satu peringkat, ialah Nabi Lut ni, tidak ada kekuatan. Hanya dia sebagai seorang rasul, memang beratlah tugasnya menghadapi masyarakat yang berpenyakit demikian. Jadi bila dibagi nasihat, apa jawapannya? Fama kana jawaba qaumihi, maka tiada adalah ia jawapan kaumnya, illa an qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, keluarkanlah olehmu, akhriju ala Lutin min qaryatikum, keluarkanlah olehmu akan keluarga Lut daripada negeri kamu. Innakum unasun yatatoharun, sesungguhnya mereka manusia, mereka mensucikan diri. Ini bahasa perli, faham tak? Innahum unasun yatatoharun ni bahasa perli. Kalau kita bahasakan dengan bahasa biasa, macam ni, jawapan kaumnya, dia kata, keluarkan je lah Lut ni dan orang-orang. Nah, keluarga tu maknanya keluarga tu dan orang-orang dia lah, atau pengikut-pengikutnya. Keluarkan je lah Lut tu dengan pengikut-pengikutnya, bukan ramai sangat pun. Halau dia daripada negeri kita. Maklumlah dia tu orang bersih, kita ni orang kotor. Bahasa dia macam tu lah. Maklum dia orang suci, kita ni orang kotor. Pergi keluarlah. Buat apa dia nak menyibuk kat sini? Boleh keluarlah daripada negeri ni kalau suci sangat. Jadi itu bahasa perli. Dia perli dengan bahasa macam tu. Kononlah dia tu bersih sangat, kononlah dia tu suci sangat, boleh keluarlah. Macam itulah bahasanya. Baik, sebenarnya ancaman ini ancaman yang betul-betul serius. Mana mereka akan buat? Mereka ramai. Jadi Nabi Lut nak berserah kepada siapa? Tentulah berserah kepada Yang Maha Pencipta, yang menjadikan dia sebagai suruhan atau rasul kepadanya, iaitu Allah. Baik, sambung lagi, fa'anjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Wa ahlahu, dan ahlinya, illa
imro'atahu, istrinya. Melainkan istrinya. Qaddarnaha, telah kami takdirkan akannya. Telah kami takdirkan akannya. Minal ghabirin, daripada orang-orang yang tinggal. Saya semula. Fanjainahu, maka telah kami selamatkan akannya. Nya tu ialah kepada Nabi Lut. Allah selamatkan Nabi Lut. Wa ahlahu, dan ahlinya. Ahli ini pengikutnya lah. Ilam ra'atahu, melainkan istrinya. Istrinya saja. Ia tertinggal. Qaddarnaha minal ghabirin, telah kami takdirkan akannya daripada orang-orang yang tinggal. Ya. Jadi istrinya tinggal bersama kaumnya dan menerima azab yang turun bersama, menerima bersama kaum yang tinggal. Baik, sama lagi. Wa amtarna, dan telah kami hujankan alaihim, atas mereka, mataron, akan hujan. Bracket hujan batu. Fasa'a, maka amat buruklah. Mataru, hujan. Munzarin, orang-orang yang diberi ancaman. Orang-orang yang diberi ancaman. Lagi ayat 59. Kul, katakanlah oleh engkau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun, dan kesejahteraan, ala, atas, ibadihi, hamba-hambanya. Allazina, orang-orang yang istofa, telah ia pilih. Kita selalu dengar perkataan Mustafa, itu makna yang terpilih. Ya? Mustafa. Kalau istofa ni mati. Ya? Telah ia pilih. Sambung. Allahu. Tu panjang. Menunjukkan apa? Istifham. Ya, asalnya dua hamzah. Allah. Allah. Adakah Allah? Jadi kemudian buang satu hamzah lagi, diharkatkan panjang. Allah. Ya. Sebab itu kita bila takbir, ya, jangan sebut Allahu Akbar, panjangkan Allah, jangan panjangkan. Bila panjangkan dia jadi istifham. Ya. Jadi tu pendek saja, Allahu Akbar, macam tu, ya. Jadi kalau Allah di sini maknanya adakah Allah? Jadi, ya. Adakah Allah? Khair, lebih baik. Amma, atau apa yang.
atau apakah yang yusyrikun mereka sekutukan. Baik, saya masuk mula ya. Wa amtarna alaihim mataran, dan telah kami hujani atas mereka hujan batu. Ini cerita ya, kaum Nabi Lut ya. Allah hujani dengan hujan batu. Fasa'a matarul munzarin, maka seburuk-buruk hujan orang-orang yang diberi ancaman. Maknanya hujan batu ni bukan hujan baik, hujan yang amat buruk sekali ya. Diceritakan bahawa ya, setelah Nabi Lut keluar daripada negeri itu ya, Nabi Lut keluar pada pertengahan malam ya, dah keluar daripada negeri itu ya, maka sebelah paginya ya, bunyi satu jeritan macam kita ni petir, bunyi petir, tapi petir ni terlampau kuat ya. Diceritakan bahawa ya, macam ni, setelah Nabi Lut ni keluar daripada tempat tu ya, maka pada siangnya bukan pagi, pada siangnya keadaan itu ya begitu panas, memang panas ya. Jadi masing-masing untuk menyejukkan badan ya, mereka mesti keluar untuk dapatkan angin luar ya. Kalau kat dalam rumah berbahang, maka pada masa itu pula ya, tengok mendung ya. Masing-masing dah ada di luar rumah ya, ini nampak mendung ya, warna hujan, wah seronok mereka ya, sebab ya, tempat-tempat yang kering biasanya kalau turun hujan satu nikmat, satu keseronokan. Jadi mereka seronok nampak mendung datang ya, nak hujan. Kemudian bunyi satu tempikan kuat ya, kilat, apa kita kata petir ya. Kemudian turun hujan rupanya yang disangka hujan tadi hujan azab, hujan batu yang ya, bukan batu kita kata batu kerikil, tapi batu kerikil yang dimasak. Faham tak, yang dimasak, bila jatuh dia masih lagi terbakar. Jadi menimpalah kepada kaum ni dan rumah-rumah mereka. Memang cukup panas ya. Yang turun itu adalah batu ya, batu panas, betul-betul batu panas, bukan batu hangat, batu betul panas, macam batu bata dibakar macam tu ya. Jadi menimpa kepada mereka ya. Maka habislah penduduk Sadum, mati ya, tak ada yang tinggal, sebab takkan selamat ya. Kalau duduk dalam rumah ya, dah ditimbuni dengan batu panas, tak boleh hidup ya. Jadi mereka mati dan ya, negerinya diterbalikkan oleh Allah Ta'ala. Itulah jadi lautan mati sampai sekarang ya, Bahrul Maut, lautan mati yang ada di Jordan. Siapa yang melawat tu ya, ke sana, dia akan lihat dahsyatnya lautan tadi. Dia punya kandungan garamnya ya, agaknya 7 kali daripada lautan biasa. Memang masin, bersangatan ya. Kalau orang duduk atas air itu tak tenggelam, terapung. Kerana apa? Ya, kandungan garam itu terlampau tinggi ya. Jadi diingatkan ya, kepada yang suka berjalan jangan kita nak ambil ya, tanah liat di sana ya, beli tanah liat daripada ya, lautan mati itu ya. Beli apa-apa produk lah yang dibuat daripada lautan mati itu, jangan beli. Apa sebabnya? Itu adalah tempat yang Tuhan laknat ya. Tuhan laknat kaum tu yang kita nak bawa tanah liatnya ya, bawa balik, kononnya nak hilangkan penyakit gatal-gatal lah sebagainya ya. Jangan terpesona ya, dengan
apa pujukan-pujukan mereka. Kita datang situ apa tujuannya? Ya, kalau misalnya dibagi rezeki boleh datang situ, apa tujuannya? Kita nak lihat ya macam mana ya kesudahan akibat ataupun akibat orang-orang yang telah mendustakan Rasul dan menentang Rasul. Sebab Allah telah memberi kesannya, bekasnya sampai sekarang. Boleh dilihat. Ya. Macam piramid. Ya, dapat dilihat sampai sekarang. Macam itulah. Ya. Allah nak tunjukkan. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihillazina astafa. Dan kesejahteraanlah atas hamba-hambanya, orang-orang yang telah ia pilih. Allahu khairun, adakah Allah lebih baik amma yusyrikun? Atau apakah yang mereka sekutukan? Jadi, ya, mana yang lebih baik? Secara tentu jalan para rasul itu jalan yang terbaik menuju Allah. Sedangkan mereka yang mempersekutukan Allah, ya, itu akan membawa kepada kebinasaan. Jadi ayat ini, yang akhir ini ditujukan kepada penduduk Mekah. Ya, adakah Allah lebih baik atau apa yang mereka sekutukan ya oleh penduduk-penduduk Mekah masa itu. Ya. Baik, sampai situ dulu untuk Al-Quran. Dan kita sambung dengan pelajaran sorof yang dah dibuat. Ya. Kita nak buat semakan. Bab apa hari itu ya? Boleh maklum? Buka mic ya? Buka mic. Bab apa hari itu? Buka mic. Khumasi. Ya. Bab khumasi artinya ya 5 huruf PL madinya. Apa latihan yang dibagi? Tahammala. Okey. Ya, wazan yang dibagi ada 5 untuk khumasi. 1 tahammala. Okey, tahammala ikut wazan 1. Ya, mudhari'nya apa? Tahammala mudhari'nya yatahammalu. Yatahammalu. Masdarnya tahammulan. Amar tahammal. Nahi la tatahammal. 2 kali ta. La tatahammal. 2 kali ta. La tatahammal. Isim fa'il mutahammilun. Isim maf'ul mutahammalun. Okey, saya ulang ya. Tahammala yatahammalu tahammulan. Tahammal la tatahammal mutahammilun mutahammalun. Ya, okey. Nombor 2, wazan apa dia? Tajahala. Okey, tajahala mudhari'nya yatajahalu. Masdarnya tajahulan. Amar tajahal. Nahi la tatajahal. Isim fa'il mutajahilun. Isim maf'ul mutajahalun. Ya. Okey, ulang balik. Saya ulang ya. Dengar. Tajahala yatajahalu tajahulan. Tajahal la tatajahal mutajahilun mutajahalun. Ya. Okey, yang nombor 3 apa? Iktabaro. Mudhari'nya yaktabiru. Masdarnya
Iktibaron. Ya. Iktibaron. Amar. Iktabir. Nahi. La ta'tabir. Isim fa'il. Mu'tabirun. Isim maf'ul. Mu'tabarun. Ya, betul. Saya ulang. Iktabaro. Ya'tabiru. Iktibaron. Iktabir. La ta'tabir. Mu'tabirun. Mu'tabarun. Mu'tabirun. Bi. Mu'tabirun. Ba ya, ba. Mu'tabirun. Mana jarun tak? Ba, bukan jim. Ba. Bukan. Ya, bukan jim ya. Mu'tabarun. Ya. Okey. Lagi apa? Inkosama. Saya ulangi yang nombor 3 tadi. Iktabaro ya'tabiru iktibaron. Iktabir la ta'tabir. Mu'tabirun mu'tabarun. Mu'tabarun ya. Okey. Lain? Apa dia? Inkosama. Mudhari'nya yankosimu. Inkosama yankosimu. Masdarnya inqisaman. Inqisaman. Amar inqasim. Nahi la tanqasim. Isim fa'il munqasimun. Isim maf'ul munqasamun. Munqasamun. Okey, saya ulang. Inqasama yanqasimu inqisaman. Inqasim la tanqasim. Munqasimun munqasamun. Baik. Nombor 5 apa? Izraqqa. Mudhari'nya yazraqu. Masdar izriqaqan. Izriqaqan. Amar izraqqa. Nahi la tazraqqa. Isim fa'il muzraqqun. Raqqun ya. Muzraqqun. Isim maf'ul isim tak. Sama-sama. Dua-dua sama. Yang ada sabdu akhir, isim fa'il, isim maf'ul sama. Muzraqqun. Semua pada atas. Muzraqqun, muzraqqun. Sama. Di nombor 5 ni, yang sama dia madhi dengan amar. Sama. Isim fa'il, isim maf'ul. Sama. Sebab bezanya dia ada sabdu akhir. Yang lain tak ada. Baik, saya ulang. Izraqqa yazraqu izriqaqan. Izraqqa la tazraqqa. Muzraqqun muzraqqun. Okey. Sekarang ni ia dalam meletakkan makna ya. Dalam meletakkan makna mengikut wazan. Ya, makna yang dibagi adalah makna dasar, iaitu nombor 5. Saya ambil nombor 5 dulu. Bertambah biru. Bertambah biru. Ya, bertambah biru. Kalau madhi apa?
Telah bertambah biru ia. Jangan lupa ia. Ujung ada ia. Telah bertambah biru ia. Kalau mudhari', ia bertambah biru. Tambah ia saja awal. Ia bertambah biru. Kalau masdar, bertambah kebiruan. Bertambah kebiruan. Kalau amar apa? Ambil mana asal. Jangan diambil masdar. Letaklah. Macam tu. Bertambah birulah oleh engkau. Tambah ujungnya hubung fi'il amar. Tambahlah oleh engkau ya. Lah oleh engkau. Jadi bertambah birulah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Jangan engkau bertambah biru. Untuk fi'il nahi, jangan lupa letak jangan engkau. Itu mustahak. Ya? Jangan engkau. Di awal jangan engkau. Kalau fi'il amar, di akhir lah oleh engkau. Itu mesti ada kat situ. Okey, kalau isim fa'il, tambah yang saja awalnya yang. Yang bertambah biru. Letak yang saja. Kalau mudhari', kalau isim maf'ul letak apa? Yang ditambah biru. Ya. Baik. Cuba buat makna nombor 3. Okey. Sebab lain-lain tu kerana wazannya lain. Macam satu dikatakan wazan isim fa'il. Kalau yang dua tu wazan isim maf'ul. Jadi kerana wazannya lain, dia kena terjemah makna lain. Macam tu. Tapi macam mana nak kenal? Nak kenal dia kalau dalam ayat, biasa yang sama tu ditambah dengan bihi. Contohnya, isim fa'il muzharrun, muzrakun. Ya, isim maf'ul muzrakun bihi. Ditambah bihi. Ya. Dan begitu juga kalau fi'il madhi dengan fi'il amar sama. Fi'il amar pun ditambah dengan bihi. Macam tu. Macam contoh izraqa madhi, amarnya izraqa juga. Ya. Jadi ditambah dengan bihi. Itu pada ayat. Ba dengan ha bihi. Ya. Baik, cuba buat terjemahan nombor 3. Nombor 3 bunyinya mengambil pelajaran. Kalau madhi apa? Telah mengambil pelajaran ia. Ada ia ujung. Kalau mudhari'? Ia mengambil pelajaran. Tambah ia saja awal. Ia mengambil pelajaran. Ya. Kalau masdar?
Dan membuang ambil pula. Pengambilan pelajaran. Pengambilan pelajaran. Kalau amar, jangan nih pengambilan pula. Pengambilan tu masdar. Ambil mana asal, letaklah oleh engkau. Mengambil pelajaranlah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi, jangan engkau mengambil pelajaran. Kalau isim fa'il, yang mengambil pelajaran, tak yang. Kalau isim maf'ul, yang diambil pelajaran. Yang diambil pelajaran. Tambah di. Yang diambil pelajaran. Okey, satu lagi. Nombor 2. Pura-pura bodoh. Kalau madi apa? Telah pura-pura bodoh, iya. Kalau mudhari', ia pura-pura bodoh. Kalau masdar, kepura-puraan, okey, boleh juga kepura-puraan bodoh, ya. Kalau Amar, jangan ambil kepura-puraan tu. Ambil asal. Pura-pura bodoh lah. Pura-pura bodoh lah oleh engkau. Ambil yang asal, jangan ambil masdar, ya. Okey, nahi. Jangan engkau pura-pura bodoh. Kalau isim fa'il, yang pura-pura bodoh. Kalau isim maf'ul, yang dipura-purakan bodoh. Yang dipura-pura bodoh. Okey. Yang lain samalah macam tu. Yang penting kita memahami kalau madi ada penambahan apa? Telah, ya. Kalau mudhari', iya. Masdar tu ikut nak terbitan lah. Kalau amar, lah oleh engkau. Lah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau. Kalau isim fa'il, yang. Isim maf'ul, yang di. Itu pegang tu. Kalau pegang tu, mana betul kita punya menterjemah dia. Ya, okey. Sekarang ni saya nak maklumkan untuk ringkas buat fi'il amar, ya. Contohnya, fi'il amar untuk tahammala, fi'il madi ni tahammala, nak ringkas, ya. Tak payah nak tengok tasrif dia atau wazan dia. Kalau nak ringkas, kita nak faham ringkas, kita matikan hujung untuk fi'il amar. Tahammala madi, kalau amarnya tahammal. Sebut? Tahammal. Ulang balik. Kalau tahammala, amarnya apa? Tahammal. Matikan hujung. Okey, kalau nombor 2, tajahala, cuba buat. Tajahala jadi apa? Tajahal. Tajahal. Jadilah dia fi'il amar. Ulang sekali lagi. Tahammala. Tahammal. Tajahala. Tajahal. Jangan pandang fi'il amar, pandang fi'il madi saja biar nampak, ya. Nombor 3. Iktabara, kalau fi'il amar. Okay, kalau nampak macam ni macam iktabar, sebenarnya iktabir. Kenapa dia tak balik
Kenapa dia tak baris atas? Sebab awalnya baris bawah. Dengar dulu. Sebab awal dia baris bawah. Yang atas tadi, tahammala semua atas. Tajahala ta tu atas. Yang ini awalnya bawah. Iktabara kalau amarnya bunyi bawah juga. Iktabir. Iktabir. Okey, kalau inqasama sama. Macam mana? Inqasim. Sebab awalnya baris bawah. Ulang balik. Iktabara. Iktabir. Inqasama. Inqasim. Nombor 5 ni sama. Izraqa, amarnya izraqa. Sama juga. Sama. Sebab ada sabdu akhir. Ya. Tak berubah. Okey, sekarang ni saya nak ulang lagi. Ulang lagi. Ya. Tahammala jadi amar. Tahammal. Tajahala. Tajahal. Iktabara. Iktabir. Inqasama. Inqasim. Izraqa. Sama juga izraqa. Ya, jadi dengan latihan bab khumasi ini, yang kedua ni artinya kita dah tamat untuk bab khumasi, ya dah lulus lah tu. Ya, kira dah lulus lah tu. Ya. Akan datang ya bab ya sudasi. Sudasi ni mana 6 huruf ya. 6 huruf. Sudasi tu sudasi 6 huruf. Saya akan dia punya contoh juga ikut macam khumasi. Nombor 1 untuk nombor 1, nombor 2 untuk nombor 2. Begitu juga nombor 3 untuk nombor 3 dan seterusnya. Tapi dia tak banyak, dia tak ada sampai 5. Dia sudah sini hanya sampai 4 wazan saja. Ya. 4 wazan saja. Jadi untuk akan datang saya akan hantar nanti dan catatkan wazan tu dan buat latihan, ya. Sudasi maknanya fi'il madinya berapa huruf? 6 huruf. Yang kita belajar sekarang ni ialah 5 huruf khumasi. 5 huruf. Kita dah tamatlah khumasi ini, kita tamatkan. Jadi kita akan masuk sudasi insya-Allah, ya. Sadaqallahul azim.